عليهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Okay, ayat yang ketujuh ini Nabi Allah Nuh, beliau telah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana setiap kali pada waktu malam ataupun pada waktu siang beliau menyeru kaumnya, tetapi kaumnya itu, kata Nabi Allah Nuh kata, setiap kali aku menyeru mereka supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan Nabi Allah Nuh, dia dakwah kepada kaum dia bukan sebab dia ada kepentingan peribadi. Bukan Nabi Allah Nuh ni dia nak kumpulkan kekayaan ke, ataupun dia nak cari keuntungan dunia, nak dakwah mereka malam siang. Tapi dia kata satu perkara penting, dia nak kaum dia itu Allah memberikan pengampunan. Inilah sifat prihatin seorang Rasul kepada kaumnya. Sebab tu dia kata supaya engkau mengampunkan dosa mereka. Tapi mereka menyumbatkan telinga dengan jari-jari mereka. Okay, dalam ayat ni sebenarnya perkataan asabi'ahum tu, ini adalah plural bagi perkataan usbu'. Kalau satu jari dia panggil usbu'un, tapi kalau banyak jari dia panggil asabi'. Macam mana nak masuk telinga semua jari? Kalau ikut logiknya, satu jari kan masuk dalam telinga, tutup mungkin 2-3 jari. Tapi seolah-olah ayat ni kata mereka menyumbat dengan semua jari-jari mereka. Jadi kata para ulama, kenapa seolah-olah sumbat dengan semua jari? Sebenarnya nak menegaskan, Allah nak menekankan yang mereka ni memang tak suka dengan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Seolah-olah kalau boleh semua jari yang 10 ni masuk ke dalam telinga kanan, telinga kiri, mereka akan buat. Itu cara Allah menerangkan penegasan. Dan mereka menyukupkan baju ke mukanya dan mereka tak nak berubah. Dan akhirnya mereka bersifat sombong. InsyaAllah nanti saya akan, minggu ni insyaAllah nak tak siap, saya akan kepilkan sekali, lampirkan sekali tentang bab berkenaan dengan sombong. Kenapa boleh jadi sombong, apa akibat jadi sombong. Nanti saya akan bagi nota tambahan kepada tuan-tuan dan perempuan. Cuma bila tu nantikan, insyaAllah. Baik, untuk menambahkan lagi emosinya, menambahkan lagi rasa takjubnya kan, untuk dapatkan lagi gambaran macam mana Nabi Allah Nuh berhadapan dengan kaumnya, maka kita kena ambil ayat-ayat lain dalam surah-surah lain. Kalau masih ingat, pada siri pertama, pada kelas yang pertama, saya telah bentangkan surah-surah Makkiyah yang ada menyebut tentang Nabi Allah Nuh. Contoh, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109 sampai 111, Nabi Allah Nuh, dia punya ikhlas tu sampaikan kepada mereka. Nabi Nuh mengatakan, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dia kata, aku dakwah korang ni malam siang, aku tak minta upah pun, tak minta pun dibayar. Bayangkan kalau ceramah pagi, malam siang, berapa ratus tahun, banyak tadi dapat income dia kan? Tapi dia tak ada niat macam tu pun. Dia kata, aku sampaikan ni, aku tak minta upah pun, aku minta balasan itu hanya pada Allah. Dia kata. Tetapi apa kata kaum dia? Ayat 111 saya kena bawa ayat ini kerana dalam surah Nuh tu Allah tak sebutkan, tapi Allah sebut dalam surah Syu'ara. Mereka jawab apa? Qalu anu'minu laka wattaba'aka ardhalun. Mereka jawab,
patut ke kami nak dengar cakap engkau? Patut ke kami nak ikut engkau? Sedangkan yang ikut engkau tu, yang beriman dengan engkau tu adalah orang yang lekeh lah, orang bawahan. Nampak tak bentuk kesombongan dia? Sebab itu sombong ini, dia menolak kebenaran, dia merendahkan manusia. Seperti kaum Nabi Allah Nuh. Dia boleh kata pengikut Nabi Allah Nuh ni sebenarnya tak ramai, sikit saja, tapi yang ikut tu adalah orang yang miskin, orang yang tak ada darjat. Okey, kalau kita baca dalam suratul Qamar ayat nombor 9, mereka telah tuduh Nabi Nuh ini apa? Allah kata kadzabat qabla qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Allah Ta'ala cerita sebelum kamu ni sudah ada kaum Nuh yang telah menolak rasul-rasul yang Allah utuskan. Mereka kata apa? Nuh ni majnun. Dia kata Nuh ni gila. Bayangkan kalau 950 tahun orang cakap kita gila, macam mana? Mungkin kita jadi gila. Nabi Allah Nuh ni orang kata dia gila, dia ni gila, dia ni. Kemudian bukan sekadar tu, ingat tak Nabi Nuh berhenti tak? Dia tak berhenti. Walaupun orang lari pada dia, tutup muka, tak nak kenalkan, nak lari pada dia, Nuh tetap dia cari. Nanti kita akan tengok bagaimana cara dia dakwah yang dengan lebih lanjut lah. Lalu mereka kata apa? Nuh ni kami ancam dia, kami akan halau dia dengan ancaman. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut mereka mengancam dengan apa. Okey, kita kena baca ayat lain. Tengok dalam surah Asy-Syu'ara ayat 116. Mereka mengatakan qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka kata apa? Nuh, kalau kau tak berhenti nak cakap ni, asyik duk kata kepada kami sembah Tuhan, bertakwa, kan? Mereka kata Nuh, engkau akan jadi di kalangan orang yang direjam. Ingat tak cerita dalam surah Yasin, penduduk sebuah kota tu yang Allah hantar 3 rasul, yang mereka kata apa? Kalau kamu tak berhenti nak berdakwah ni, kami rejam kau. Zaman sekarang orang ugut dengan macam-macam, kan? Tak nak berhenti bercakap agama, sekian-sekian lah, kan, penjaranya lah dan sebagainya. Nabi Nuh dah lalui lah dululah. Manusia yang pertama yang melalui sisi dakwah ini adalah Nabi Allah Nuh. Jadi kita kena tiru Nabi Allah Nuh. Walaupun diugut, direjam, diugut, dipecat, diugut macam-macam, maka untuk bawa manusia kepada Allah kena diteruskan sekalipun diancam untuk direjam. Okey, kita sambung dengan ayat yang ke-8. Okey, ayat 8 ini Nabi Allah Nuh dia menerangkan lagi macam mana cara dia dakwah. Kita baca ayatnya. Thumma inni da'utuhum jihara. Dia kata kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara jihara. Jihara ni terang-terangan. Terang-terangan di sini merujuk kepada dia menggunakan suara yang kuat. Mungkin dia guna mikrofon ke, wallahu alam lah. Tak ada mikrofon. Kalau zaman Nabi dulu, Nabi terpaksa duduk di atas bukit yang tinggi, seru manusia. So ini kaedah yang pertama. Maknanya Nabi Allah Nuh ni, dia cerita kepada Allah, dia guna kaedah masuk kepada public. Mungkin dia pergi ke pasar-pasar ke, dia guna suara yang kuat, jihara. Okey, tak cukup dengan cara macam tu. Ayat nombor 9, nanti kita bincang pengajaran dia pada ayat ke-9. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Nabi Allah Nuh kata apa? Ya Allah, dia kata
Aku ni kalau tak cukup, dia kata aku akan terus berulang-ulang menyuruh mereka secara berterus terang. Dia masuklah dalam mana-mana majlis, orang duduk kumpul-kumpul, dia cakap, dia terangkan. Tapi yang pertama tadi dalam kaedah yang suara yang sangat kuat. Kali ini dia kuat juga, tapi dia pergi kepada kumpulan-kumpulan kecil, tapi secara terbuka. Okey, lepas tu dia cakap bukan sekadar itu, aku dakwah mereka one to one, secara diam-diam, jumpa secara personal. Kalau kita mungkin PM tepi ke, mungkin kita jumpa di tempat yang tutup. Sebab Nabi Allah Nuh ni mungkin ada orang dia tak suka nak dengar secara terbuka, dia nak majlis khas untuk dia. Tak apa, Nabi Allah Nuh buat apa pun dia akan buat, janji dakwahnya sampai. Okey, apa yang dapat kita belajar daripada ayat 8 dan 9? Nombor satu, Nabi Allah Nuh ni dia mengambil peluang rapat umum untuk menyampaikan dakwah. Lepas tu kita kena buat juga ni dakwah di luar daripada masjid ni. Sebab yang datang masjid ni memang orang dah baik dah. Yang tak datang masjid tu macam mana nak buat? Dia kena buat dekat padang tu ke, dekat taman tu, kena ceramah. Tuan-tuan nak ceramah, saya dengar sampaikan dakwah. Betul tak? Mungkin dah kena pergi rumah ke rumah ke, mungkin AJK masjid dah kena buat pendekatan berbeza, ya. Tak boleh secara umum macam tu, gunakan secara one to one. Betul ke one to one ke one by one? Wallahu a'lam. Tu secara persorangan lah. Jumpa mungkin rumah ke rumah, jalan macam tabligh, jemaah tabligh. Setakat ni pernah tak buat begitu? Pergi daripada rumah ke rumah dakwah, ajak ke masjid, ajak datang majlis ilmu, ke macam mana? Ke nak tunggu Jumaat? Gunakan peluang Jumaat ni untuk jihara kuat, tapi isi kandungan khutbah tu kenalah ikut konteks. Okey, itu Nabi Allah Nuh lakukan. Jadi apa action plan kita, tindakan kita kena buat? Kita kena tiru Nabi Allah Nuh, sentiasa kena ubah pendekatan. Jika satu cara tak berjaya, maka cari cara yang lain. So kena tengoklah, kalau masjid ni jemaahnya dulu 5 saf pagi, ni 6 saf ni, kita nak kempen macam solat Jumaat subuh ni, macam mana nak buat ni? Tuan-tuan yang ada jawatan kena ambil tindakan lah. Tapi tak biasanya ada jawatan ambil tindakan. Tuan-tuan yang hadir ni pun bantu sama-sama. Macam mana nak buat? Macam mana nak tarik anak muda? Gunakan kaedah. Ni semua muda ni, Alhamdulillah. Saya nak anak ni, macam mana nak buat? Mungkin kempen kupon ke, bagi duit RM5 seorang ke. Masjid At-Taqwa ni, insya-Allah di antara masjid yang terkaya di dunia. So manfaatkan. Sepanjang datang ke Masjid Taqwa ni, Alhamdulillah orangnya bertakwa, syukur. Tapi nak tarik lagi, macam mana nak tarik ni? So gunakan cara Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Okey, dalam masa yang sama kena sentiasa cakna dengan konteks pihak yang disampaikan. Mungkin dia malu nak duduk tengah-tengah orang, kan? Kita kena pergi kepada dia. Mungkin dia malu untuk ditegur secara berdepan, kita datang dia secara personal. Pergi tengok orang lepak kadang-kadang mamak, pergi dakwah, kan? Tambah lagi dekat ke bistro tu ada kena dakwah banyak tu. Contoh, kan, pergi kat pasar dakwah. Tuan-tuan kena buat lah, InsyaAllah. Saya cuma beri panduan, sama-samalah buat. Baik, ayat nombor 10 kita sambung. Okey, ayat nombor 10 ni sebenarnya bermula ayat 10 ni Nabi Allah Nuh dia menekankan intipati dakwah kedua. Intipati kedua, dia nak tekankan kepada taubat. Okey, kita baca ayatnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sehingga kan aku, kata Nuh ketika dia mengadu kepada Allah,
Aku ajak mereka supaya apa? Faqultu istighfarlah kamu, minta ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Kenapa Nabi Allah Nuh dia buat macam tu? Kenapa dia kata taubatlah, istighfar, taubat pada Allah, taubat? Sebab Nuh kan Allah bagi tahu pada ayat pertama, betul tak? Ayat pertama tu ada sebut dah, kami menghantar Nuh kepada kaumnya untuk memberi peringatan yang nyata sebelum kami menurunkan azab yang pedih. Jadi Nuh ni dia tak nak kaum dia ditimpa azab, maka dia guna kaedah menceritakan bahawa Allah buka pintu pengampunan. Sebab tu kalau kita bincang tentang perkataan Ghaffara ni, dia bermaksud Allah tu berkali-kali akan memberikan pengampunan. Sebab dia ada sabdu tu, Ghaffara tu salah satu nama Allah yang maha pengampun. Jadi kalau letak sabdu ni menunjukkan bahawa pengampunan Allah tu yang berkali-kali. Lepas buat salah, taubat balik. Lepas tu terbuat lagi, tak apa, taubat lagi, insaf, buat lagi, taubat lagi. Itulah Ghaffara. Jadi pelajaran yang dapat kita belajar, maka walaupun ayat itu tentang kaum Nabi Allah Nuh, dia punya teladan secara umum, kita dituntut untuk kita beristighfar setelah kita pun banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Dalam masa yang sama kita dapat belajar Allah tu Tuhan yang maha memberi pengampunan. Tuhan tu tidak jemu-jemu untuk memberikan pengampunan. Seperti mana kita belajar ada banyak hadis tentang Allah tu suka memberi pengampunan. Baik, tindakan kita kalau kita dah tahu dua pengajaran tadi tu, cepat-cepatlah kita minta ampun kepada Allah selagi mana peluang masih ada. Selagi nyawa tak sampai ke halqum, selagi mana matahari tidak terbit daripada barat, Allah membuka peluang pintu taubat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita terus kepada ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Lama-lama sampai 28 nota tak siap-siap. InsyaAllah akan siap. Minta maaf mungkin agak janggal. Sebelum ni ada juga rujukan kan. Minta maaf tuan-puan, saya minggu ni agak padat dengan minggu lepas tu. Jadi setiap kelas tu dia ada nota tu yang dia duk beratur nota tu. Okay, tak apa. Saya kena banyak sabar dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan begitu puan dengan saya. Baik, kita baca ayat yang ke-11. Nabi Allah Nuh ni, Masya Allah, ini dia panggil ayat punca rezeki. Istighfar tadi kan, Nabi Nuh kata kalimat nombor 1 istighfar apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Okay, Nabi Nuh kata apa? Setiap kali aku minta mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah, aku katakan kepada mereka, kalau kamu istighfar, dia iaitu Allah itu akan menghantar kepada kamu hujan lebat yang mencurah-curah kepada kamu. Orang dulu ni mereka memerlukan sumber air yang cukup. Bagaimana kalau tak ada air? Kelang kabut tak? Kelang kabut kalau tak ada air. Kita yang selalu ada air ni, tak ada air pun dah kelang kabut. Mereka yang tandus, yang panas, tak ada air, maka mereka sangat memerlukan hujan. Jadi Nabi Nuh kata, kalau kamu istighfar, bertaubat kepada Allah, Allah akan hantar daripada langit itu air hujan yang mencurah-curah. Okay. Kemudian kita baca pada ayat yang ke-12, wa yumdidakum bi amwalin wa banin. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Okay. Kelebihan yang kedua istighfar. Kelebihan nombor 3, nombor 4. Okey, kelebihan yang kedua, Nabi Nuh kata apa?
Allah itu akan membanyakkan harta kekayaan. Dia kata amwal, banyakkan harta kamu. Lepas tu Allah akan wabanin, Allah akan memberi anak pinak untuk kamu. Lepas tu Allah Ta'ala akan mengadakan kepada kamu kebun-kebun tanaman. Dan Allah akan bagi kepada kamu sungai-sungai yang mengalir. So ada berapa kelebihan istighfar dalam ayat ini? Ada 3. Bagi harta, bagi anak. Ada 4. Bagi harta, bagi anak, bagi kebun-kebun tanaman, dan Allah sediakan sungai yang mengalir. Okey, apa yang dapat kita belajar? Yang paling utama istighfar. Kita ambil daripada ayat yang sebelumnya juga, merupakan salah satu cara macam mana nak dapat keberkatan rezeki. Nanti saya akan kongsikan tuan-tuan nota macam mana nak bagi rezeki ni bercambah. Satu daripadanya adalah melalui istighfar. Nak dapat anak, ada orang dia tak dapat anak, banyakkan istighfar. Kalau kebun-kebun dia tak keluar buah-buahan, dia ada kebun musang king. Ada bunganya tu tapi tak jadi buahnya, dia kena banyak istighfar. Kembali kepada Allah. Ini dalil dia. Jadi apa tindakan yang kita kena ambil daripada ayat ini? Sudah pasti banyakkan istighfar. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan kelebihan istighfar. Saya akan bagi nota tambahan tentang sombong dan tentang kelebihan istighfar, insyaAllah, dalam minggu ni insyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.